Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung kembali dalam teknik jawab PM. Okey, kita akan bincangkan tajuk soalan penjelmaan. Darjah 13.1 menunjukkan titik A dan titik B ditanda pada suatu kathah kertas. Kertas. Okey. Diberi penjelmaan T ialah 1 translasi 5 negatif 2. Penjelmaan R ialah 1 putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat B. Nyatakan koordinat imej bagi titik A di bawah setiap penjelmaan berikut. Baik, anak didik sekalian, ini 4 markah. Okey. Macam mana 4 markah? Okey, kita lihat soalan pertama ni RT. Makna kamu perlu buat 2 penjelmaan. 2 penjelmaan bermaksud 2 markah. Itu step 1. Untuk yang kedua pun juga R2. R02 maksudnya penjelmaan R ni dilakukan sebanyak 2 kali. Juga 2 markah. Baik, kita lihat macam mana untuk menyelesaikannya. Baik, kita soalan pertama. RT. Jadi apa yang perlu dilakukan dulu, kita lihat pada huruf T. Ya, T ialah translasi 5 negatif 2. Okey, translasi ingat ke? Translasi ni bermaksud objek tersebut bergerak mengikut kedudukan paksi X dan juga paksi Y. Kalau 5 tu bermaksud ianya bergerak ke kanan sebanyak 5 kotak. Kemudian yang di bawahnya merujuk pada Y. Negatif 2 bermaksud dia akan bergerak ke bawah. Okey, tengok di sini. Okey. Ya. Di 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lihat seterusnya. Okey, ini menunjukkan yang bawahnya pula negatif 2. So, bergerak ke bawah. Ya, 1, 2. Bawah. Okey. So, jawapan yang pertama untuk markah yang pertama iaitu titik ni ialah 4. Baik, seterusnya kita lakukan untuk penjelmaan yang kedua iaitu untuk R. Okey. R apa dia? R ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat B. Okey, pusatnya B. Baik, dia pusing ikut arah jam, maka dia ke bawah lah kan? Ke arah jam dia ke bawah. Okey, jadi seterusnya. Okey, dia ke bawah ya. Okey, jadi kita tengok koordinat dia iaitu 3, 1. Okey, itu untuk R. Okey, jadi kamu sudah dapat 2 markah untuk soalan yang pertama. Okey, ini tadi yang pertama, kedua. Baik, kita lihat soalan seterusnya. Soalan yang kedua, R2. R2 bermaksud dia melakukan penjelmaan R sebanyak 2 kali. Ya. Dia melakukan proses yang sama lah maksud dia. Baik dia Okey, saya buat bentuk macam tu. Okey, dari titik A, ya, kita ambil titik A yang asal A. Okey, saya sambungkan A ke B. Okey, kemudian ini menunjukkan ini adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat B. Okey, oleh kerana R2 maksudnya dia akan buat perkara yang sama juga. Okey, lupa saya nak terangkan tadi. Okey, yang titik pertama untuk markah pertama iaitu 5, 6. Ya, untuk 5, 6 markah pertama. Kemudian kita buat perkara yang sama.
Okey ya. So titik apa tu? Titik 50 ya. Untuk R yang kedua. Jadi kat situ kamu sudah dapat markah pertama dan juga markah kedua. Okey, baik Seterusnya kita teruskan soalan yang ke B. Ya. Ajar 13.2 menunjukkan 3 trapezium ABCD, PQRS, TUVS dilukis pada satu kertas. Okey. Trapezium PQRS ialah image. Okey, yang besar ni ialah image bagi trapezium ABCD di bawah gabungan penjelmaan MN. Huraikan selengkapnya penjelmaan N. Okey, baik tengok nombor A. Baik, ini adalah objek. Inilah image. Okey, maknanya sebelum dia jadi image yang kedua ni, dia akan bagi image yang pertama. Image pertama kita lihat kat sini, iaitu apa? Ialah TUVS. TUVS ialah image yang pertama. Okey. Jadi apa proses yang dilakukan untuk proses pertama? Apa penjelmaan yang dilakukan untuk penjelmaan yang pertama ni? Okey, kita lihat. Okey, dia buat apa tu? Dia buat pantulan kan? Pantulan. Okey, kita tulis pantulan pada garis Y sama dengan 4. Okey. Mesti ada garis kan? Kalau kita pantulan mesti ada garis. Garis. Jadi kita tulis pantulan pada garis Y sama dengan 4. Kalau kamu tulis pantulan saja, kamu cuma dapat satu markah. Ya. Dan jika kamu teruskan menulis garis pada garis Y sama dengan 4, kamu dapat markah yang kedua. Okey, seterusnya kita pergi penjelmaan yang kedua, ya, daripada TUVS penjelmaan ni ke PQRS. Ya, jadi TUVS ni macam objek pula. Objek untuk PQRS. Okey. Masa dia buat apa? Ya, okey, betul. Dia buat pembesaran kan? Okey, dia dibesarkan. Okey, so pembesaran. Okey, kalau pembesaran mesti ada pusat. Pusat pembesaran. Okey, saya ulang balik cara nak lukis. Okey, kita sambungkan, nak cari pusat dia. Kita buat sambungkan P ke T dan kita lajakkan ke depan. Kemudian Q ke U dan kita lajakkan ke depan. R ke V dan kita lajakkan ke depan. So jadi seperti inilah. Dia nyambung kan di antara. Asal dia sama T je kan. Okay, kita sambungkan ke depan. Cara seperti ini, Q, U terus ke depan, S, R, V terus ke depan. Jadi kat sini ialah titik persilangan dia. Jadi itu boleh dijadikan sebagai titik pembesaran. Okey, yang seterusnya kita lihat kalau pembesaran mesti ada faktor skala ya. Bukan skala faktor. Skala faktor tu bahasa Inggeris sebab dia ambil by scale factor. Jadi kalau dimelayukan jadi faktor skala. Faktor skala kita lihat, okey, macam mana faktor skala? Okey, jadi kita ambil satu sisi image, iaitu kita lihat, kita ambil S ke V. Jadi berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Pada 4 kotak di situ. Manakala objek untuk ni ialah 2, 1, 2. Jadi faktor skalanya ialah 4 bahagi 2, iaitu 2. Okay, tulis pembesaran yang pertama dengan faktor skala 2 di pusat 1, 5. Jadi saya ulang balik ya. Okey, kita tulis pembesaran dengan ejaan yang betul. Kemudian dengan faktor skala yang kita kira tadi ya, panjang image bahagi dengan panjang, bagi kita kira satu sisi image bahagi dengan satu sisi objek. Ya.
So 4 tadi bagi 2, so dapat 2 ni kat sini. Di pusat 1, 5. Titik pesangan ni 1, 5. Okey, baik. Okey, kita lihat tu tunjuk tu pusat tu. Okey. Jadi tulis pembesaran saja 1 markah. Baik, dengan faktor skala juga markah yang kedua. Di pusat 1, 5 markah yang ketiga. Baik, ya, saya terangkan kat sini. Okey, kata pembesaran betul. Tetapi faktor skala ni kamu salah buat. Di pusat ni betul, kamu cuma dapat 2 markah. Begitu juga pembesaran betul. Faktor skala betul 2. Dan di pusat ni kamu buat salah, kamu tertulis lah. Kamu tertulis 5, 1. Sudah salah itu kan. Jadi kamu dapat 2 markah. Okay, tetapi kalau kat sini kata kamu tulis pembesaran. Ya, pembesaran. Maknanya ya, kamu tulis pembesaran kat sini ataupun tak ada N kat sini. N kat sini tak ada, tetapi yang ni semua betul. Faktor skala 2 di pusat 1, 5. Tetapi ejaannya pembesara. Jadi kamu dapat 0 markah. Rugi kan? Okey, rugi. Baik. Kita hitung yang soalan seterusnya. Hitung luas ya. Diberi bahawa trapezium ABCD mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 30 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang berlori. Okey, kat sini kita nak cari. Okey, kan biasa pelajar dia tak suka soalan ni ya. Yang kedua ni dia malas nak buat. Tak apalah, saya ajar juga. Terang juga. Jadi okey, yang ni adalah 30. Okey, sebab apa diberi tadi kan? ABCD ni 30 meter. Okey, kita nak cari kawasan yang berlori. Kalau ni 30 meter, ni pun 30 meter juga sebab dia sisinya sama kan. Okey. Okey, cari nilai X tu. Kita anggapkan kawasan berlori ialah X. Okey, luas image, kita guna formula luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. K tu apa? K tu ialah faktor skala tadi. Faktor skala yang terkira yang 2 tadi kan. Okey. So, image kita ambil luas image keseluruhan, so 30 yang ni campur yang luas berlori, kawasan berlori ni ialah 30 tambah X. Okey, K yang saya sebut tadi faktor skala 2. So formula dia 2, so 2 kuasa 2 darab 30. Okey, so selesaikan. Baik, kita selesaikan. So X jawapan dia 90. Ya, 90. Okay, jadi kalau pengiraannya ini 1 markah. Ini 1 lagi markah. Okey, ini juga 1 markah. So ini langkah pertama. Okey, ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih, jumpa lagi untuk soalan yang lain pula.